Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Esok 15 Mei 2023 ulang tahun peristiwa Nakbah. Satu tragedi duka cita apabila nilai kemanusiaan lenyap begitu saja. Tragedi paling sukar diterima dalam sejarah dunia, namun hakikatnya itulah yang berlaku 75 tahun dahulu di bumi suci Palestin antara ketamakan dan kerakusan Zionis Israel. Bermula 15 Mei 1948, ratusan ribu rakyat Palestin diusir begitu saja dari kediaman dan tanah air milik mereka sendiri. Tanah tempat tumpah darah mereka diceroboh dan dirompak segala isinya. Pembunuhan, pembantaian dan penindasan bermaharajalela. Tragedi kecelakaan inilah yang digelar peristiwa Nakbah yang menyaksikan pengusiran warga Palestin bagi memberi ruang imigran Yahudi dari seluruh dunia untuk menghuni tanah suci tersebut. Rakyat asal Palestin tiada pilihan, dihalau dengan hina. Mereka terpaksa membawa diri mencari perlindungan di Jordan dan Syria. Tinggallah sebahagian lagi rakyat Palestin yang masih mempertahankan tanah air mereka hingga ke hari ini. Sebahagian Palestin jatuh ke tangan Zionis Israel selepas mandat British kepada Palestin berakhir. Back after the First World War and after the British mandate started in Palestine, British declared Balfour Declaration in 1917 took a place encouraging and supporting the idea of establishing a national Jewish state over Palestine land. So they promise a land which they don't own for other people mainly, and therefore the migration of the Jewish started to speed up from Europe to Palestine. Later on in 1947 up to 1948, many massacres happened, which lead almost a million Palestinians to be forced out of their homelands. Many villages were destroyed, almost around 600. And yeah, that's the thing about the main issue of the Nakba. Dan hari ini 75 tahun lalu, pengerusi Kesatuan Yahudi iaitu David Ben-Gurion mengisytiharkan Israel sebagai sebuah negara merdeka, biarpun hakikatnya ia adalah tanah Palestin yang diceroboh dan dirampas. Hari Nakbah, hari yang wajar diingati kerana sejak tempoh itulah penganiayaan paling keji di dunia berterusan hingga hari ini. Pelakuan kejam Israel sejak peristiwa Nakbah 75 tahun lalu tidak pernah terhenti. Mana mungkin kita mendengar kedamaian, ketenangan dan keamanan terjadi di Palestin. Sebaliknya, yang saban hari berlaku adalah laporan media yang tidak sanggup kita tonton, dengar maupun membacanya. Semuanya tentang kekejaman akibat lenyapnya nilai kemanusiaan. Hidup rakyat Palestin tidak tenang sejak berdekad-dekad lamanya. Di sebalik pembunuhan dan penganiayaan membabi buta. Pun begitu, rakyat Palestin hari ini tidak gentar biarpun dunia hanya memerhati tanah air mereka terus diratah, dirobek dan diperkosa. For your knowledge and for everyone's watching and following Palestine, Nakba hasn't stopped since the day it started. It's continuous. We are witnessing everyday arrests, whether in West Bank, whether in Gaza Strip, attacks on Palestinians everywhere. Even here in Malaysia, the Israelis managed to extend their evil hand to kill and assassinate one of the Palestinians. So Israel is nowadays, I call it the absolute evil in the world, and this has to stop. Rakyat Palestin di Malaysia yang ditemui Globe Al-Hijrah juga optimis. Biarpun lebih 70 tahun menanggung derita, namun mereka memiliki keazaman melakar cerita bahawa dalam satu masa dengan semangat membara
Selain sistem pertahanan dan serangan canggih yang dicipta, rakyat Palestin akan kembali mempertahankan kedaulatan tanah air sendiri untuk menabur bakti dan berbudi. Yeah, actually the attacks is getting worse by worse day by day because the technology for the Israel is increased and it's improved, and also for Palestinian mujahideen also their tools it's already getting better and like that, and they can face the Israel now. At the day of the Nakba, the Palestinian people, how they was attacked, how can they respond to the criminal they doing like that by the stones, and something it's called clashing Molotov. They bring some fire and they send by the stone or like that. But now, alhamdulillah, they have rocket and they improve the rocket and like that. That also can hurt the Israeli people. Sementara itu, rakyat Palestin hairan kerana dalam konflik Rusia-Ukraine, apabila Ukraine mempertahankan diri apabila diserang dan diceroboh, negara berkenaan mendapat sokongan dan bantuan dunia. Namun sebaliknya tidak bagi konflik Palestin-Israel apabila entiti penjajah yang lebih disokong kuasa besar. Ukraine, Russia, they've been called fighters, they've been called freedom fighters, they've been called heroes, and they are fighting an occupation for their land. Why these double standards? Why would you treat Ukraine this way and treat the Palestinian in the other way? Palestinians also are freedom fighters, and they are fighting not the sake of fighting. Biarpun lebih 7 dekad dibelenggu penderitaan, namun Palestin tetap Palestin. Negara berdaulat yang memiliki semangat juang luar biasa walaupun ditentang musuh yang mendapat sokongan kuasa-kuasa besar. Mana mungkin pejuang Palestin patah semangat untuk bertempur demi mempertahankan tanah tumpah darah mereka daripada jatuh ke tangan penjajah. Alhamdulillah bertemu kembali. Umat Islam dan pejuang kemanusiaan optimis bumi Palestin akan mekar satu hari nanti. Namun sudah pasti ia memerlukan tekad, kesedaran dan semangat bahawa konflik yang sedang berlaku ketika ini adalah kecelakaan yang tidak wajar berterusan kerana lahirnya entiti haram Israel adalah hasil kezaliman yang berpanjangan. Menurut Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid, Malaysia yang sentiasa konsisten dan vokal mempertahankan Palestin dan sering diberi penghormatan tinggi di peringkat global dilihat berada pada posisi kukuh dalam aspek memperjuangkan masa depan Palestin yang lebih cerah. Itu saya kira Malaysia akan didengari. Jadi saya sangat yakin bahawa dengan adanya kita sekarang ini, imej kita masih lagi agak baik. Isu seperti sekarang ini, isu konflik yang cukup banyak, terutama di rantau Asia Tenggara. Kita ada isu Myanmar, kita ada isu Thailand Selatan, kita ada isu Mindanao. Itu adalah gelanggang-gelanggang di mana peranan Malaysia boleh ditunjuk sebagai contoh, dan dengan itu orang boleh percaya bahawa Malaysia boleh berperanan di luar ASEAN. Iaitu konflik yang sedang berlaku di Asia Barat, di benua Afrika. Saya kira Malaysia kena ke depan itu, tetapi memerlukan suatu kemahiran diplomasi yang tinggi, tahap tinggi. Pastinya rakyat Palestin turut menyuarakan harapan agar masyarakat antarabangsa tidak berhenti berbicara tentang Palestin dan malapetaka yang sedang menimpa. Pencinta keamanan juga digesa memanfaatkan media sosial sebagai platform menyebarkan perkhabaran tentang Palestin, khususnya nasib umat Islam. One of the most important thing is the social media currently. We can encourage the Malaysian people to publish and share about the Palestinian situation, like currently, especially in the English language. And also we can plan and do events and programs that
we can invite some Palestinian activists. So as for Muslim, if Al-Aqsa is very important site for us and part of our Aqidah, I believe we have more responsibility in addressing Palestine issues. So we should keep up the voice, keep up the work for Palestine in each and every opportunity, and to spread this among others and to teach others, not only to talk to ourselves, within ourselves, to our own community. That's the main role that we can do. Semoga dengan ulang tahun peristiwa Nakba ke-75, pencinta kedamaian akan terus cakna dalam usaha menoktahkan kezaliman berterusan di Palestin. Sekurang-kurangnya, tanggungjawab mempertahankan agama dapat dilaksanakan, apatah lagi kisah Palestin, kisah yang penuh derita di muka bumi. Namun hakikatnya, itulah kemuliaan dan kemenangan di alam yang kekal abadi satu hari nanti. Baik, sekian Global Hijrah, lagi kupasan berita antarabangsa dan dunia Islam minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.